Baik, kita mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Selamat sejahtera pada yang bukan beragama Islam. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah ya. Selamat sejahtera, cikgu. Tapi kalau saya tengok daripada video ni, semua dalam keadaan ceria-ceria ni. Ada yang pakai baju tidur ke? Idham pakai baju tidur ke Idham? Pukul 11 pakai baju tidur lagi ya. Okey, baik. Alright, saya nak share skrin ni sekarang ni. So, kita lihat sama-sama entire screen. Okey. Topik kita hari ni, kita nak sambung zaman prasejarah. Minggu lepas kita dah start. Sekejap ya, you are presenting. Okey. Baik. Okey, nampak tak ni paparan sekarang ni? Nampak? 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 Okey. Nampak? Baik. Orang ni unit 2. Baik, kita nak sambung balik pelajaran kita minggu lepas, iaitu kita dah masuk, kalau awak lihat dalam buku teks muka surat 70 berapa minggu lepas, sekejap mana dia, ni unit 6 zaman prasejarah ya, 72. Boleh buka siap-siap dah muka surat ni. Yang ini kita dah belajar ya minggu lepas, iaitu kita kenalkan selepas minggu sebelum tu zaman air batu. Okey, zaman air batu kita dah belajar bagaimana zaman air batu itu berakhir disebabkan oleh peningkatan suhu. Okey. Kemudian sekarang ni kita masuk ke zaman prasejarah. Zaman prasejarah ni ialah zaman selepas zaman air batu lah. Maksudnya selepas habis selesai tamat zaman air batu, maka manusia mula hidup di daratan di zaman prasejarah ni lah, yang kita kategorikan berapa tu? Ada berapa kategori zaman prasejarah? Siapa boleh bagi tahu? 4. Yang pertama zaman apa? Paleolitik. Paleolitik. Yang kedua? Zaman Mesolitik. Mesolitik. Yang ketiga? Neolitik. Dan yang terakhir ialah zaman Logam. Okey, awak boleh tengok buku teks muka surat 75. Kita dah belajar minggu lepas macam mana zaman Paleolitik sehinggalah zaman Logam. Di zaman Logam tu ialah manusia start menggunakan besi. Okey, baik. Kemudian kita belajar juga minggu lepas ialah lokasi lokasi yang ditemui. Lokasi zaman-zaman Paleolitik, zaman Logam yang ditemui di negara kita. Sebenarnya banyak lagi, tapi dalam buku teks awak ni dia senaraikan 7 yang 5 di Semenanjung, okey, dan 2 di Sabah Sarawak. 1 di Sarawak, 1 di Sabah lah, okey. Yang di Sabah, di Sarawak tu ialah Gua Niah. Ini yang paling famous lah. Selain itu yang famous yang awak kena ingat kadang-kadang soalan ni keluar soalan exam peperiksaan di Sarawak Gua Niah. Dan yang antara yang famous juga ialah di Lenggong. Lenggong ni juga antara yang famous okey. Dan juga yang lain-lain lah di Kelantan, Gua Musang, Hulu Terengganu. Okey. Baik. Hari ni kita akan pergi sambungan dia ya. Selepas kita dah belajar dia punya lokasi-lokasi. Boleh off dulu awak punya mikrofon. Nanti awak dengar berdengung atau bunyi bising. Semua offkan dulu mikrofon. Nanti bila saya tanya soalan, baru awak on dan jawab. Lepas jawab, off balik. Begitu Baik. Sekarang kita bagi penerangan dulu Baik. Sekarang ni kita dah belajar lokasi. Habis selesai. So minggu ni kita nak sambung dengan kegiatan sosial zaman prasejarah. Okey. Ini saya tunjukkan dalam bentuk yang ini saya ambil daripada YouTube ni. Okey. Saya tengok ini dia punya presentation dia bagus.
Jadi saya ambil ini kita sama guna untuk belajar. So kita dah belajar zaman prasejarah, iaitu zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman tu tak ada tulisan lagi. Zaman prasejarah ni tidak ada tulisan. Manusia belum tahu lagi nak cipta tulisan. Belum ada tulisan. Jadi dia panggil zaman prasejarah. Zaman prasejarah ialah zaman tak ada tulisan. Okey, so dia ada empat tahap. Paleolitik yang paling lama, kemudian Mesolitik, Neolitik dan Logam. Ingat empat zaman penting ni kemudian kita akan masuk ke topik yang minggu ni. Minggu ni ialah kita nak belajar kegiatan sosial. Kegiatan aktiviti, apakah aktiviti manusia pada zaman tersebut? Baik, yang pertama kita lihat di zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik, zaman paling awal manusia pertama, zaman Paleolitik. Yang pertama, apakah ciri-ciri zaman tu? Yang pertama, dia hidup secara nomad. Dalam kumpulan kecil, maksudnya dalam, mungkin dia ni keluarga A hidup dekat sini, keluarga B hidup dekat gua yang lain pula, keluarga C hidup dekat tempat lain pula. Macam tu. Dia dalam kumpulan yang kecil, dalam kumpulan yang kecil. Mungkin satu keluarga, mungkin dua keluarga, tiga keluarga, macam tu je. Dalam keluarga yang kecil. Nomad ni apa? Hidup secara nomad. Ni satu lagi perkataan yang awak kena ingat dalam sejarah. Berpindah randa. Bila kita sebut perkataan nomad, bagus tadi siapa sebut. Nomad ni ialah, kita lihat maksud dia. Tengok bawah ni. Nomad ialah kumpulan masyarakat yang hidup berpindah randah. Dia tak duduk di satu tempat tu lama-lama. Dia akan berpindah tempat dari satu gua ke satu gua, dari satu tempat ke satu tempat. Bila dia sampai ke satu gua tu, dia duduk situ, dia cari makanan situ, buru binatang kat situ semua. Kemudian bila dah habis makanan dia, tak ada makanan kawasan tu, dia terpaksa pergi cari jauh. Jadi dia mula pindah. Dia pergi pindah, cari tempat yang ada makanan baru pula, dia akan pindah. Itu kita panggil masyarakat pada zaman tu, zaman Paleolitik ni, dia hidup macam tu. Dia tak hidup lama di satu tempat. Kan? Macam awak sekarang hidup kat pucung-pucung lah, betul tak? Mungkin esok bila dah besar tu baru pindah kan. Tapi zaman Paleolitik tak. Dia hidup mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, macam tu kan. Kemudian dah tak ada makanan, ataupun dia diganggu oleh binatang buas ke apa, ada masalah-masalah di tempat tu, jadi dia pun pindah. Itu kita panggil kehidupan secara nomad. Nomad ni ialah kehidupan yang berpindah randah. Boleh faham? Kena faham, kena ingat maksud tu. Kemudian apakah ciri-ciri lain lagi zaman Paleolitik ni? Yang kedua ialah dia pandai menggunakan api. Zaman Paleolitik ni manusia sudah pandai membina api, mencipta dia panggil? Mencipta api membuat api lah, buat api kan. Dia pandai dah pandai buat. Dia gosok-gosok batu. Okay, so dia dah pandai Itu ciri yang kedua. Seterusnya yang ketiga ialah zaman Paleolitik ni dia orang tinggal di dalam gua. Dia tinggal di dalam gua untuk mengelakkan macam-macam lah. Yang pertama sekali ialah dia nak lindung diri dia daripada binatang buas. Dia kena ingat dia orang masa zaman ni hutan tebal. Macam kita ni, macam kita awak tengok sekarang ni, awak penempatan awak di Puchong ni, mana ada hutan, betul? Puchong ni penuh dengan jalan raya, bangunan kan, tak ada hutan pun. So tak ada binatang buas lah. Tapi zaman Paleolitik ni zaman yang dia orang tinggal di dalam hutan, dalam gua. So binatang pun banyak, ularnya, harimau, gajah dan sebagainya. Jadi dia orang duduk di dalam gua, sebab gua ni tempat yang lebih selamat untuk mereka melindungi diri daripada, yang pertama binatang, yang kedua daripada daripada hujan panas. Okey, dan yang ketiga apa lagi? Tempat yang lebih selesa lah, tak kena tinggal dalam hutan pula, dalam atas rumput pula kan. Mesti tinggal atas pokok pula kan. So dia orang cari tempat yang terbaik ialah dalam gua lah. Okey, so ini 3 ciri awak kena ingat. Yang pertama, dia orang pandai, dia orang hidup secara nomad. Kena ingat jadi saya tanya, akhir nanti saya nak tanya balik Nomad ni ialah kehidupan berpindah randah. Okey, yang kedua,
ialah mereka sudah pandai menggunakan api. Okey, api. Dan yang ketiga, mereka hidup di dalam gua. Ini zaman Paleolitik ya. Okey, seterusnya. Harap awak boleh faham ya. Seterusnya adalah zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik pun sama juga. Mereka hidup secara nomad untuk mencari makanan. Kemudian mereka masih lagi hidup dalam kumpulan yang kecil, sama macam Paleolitik. Dan mereka masih lagi tinggal di dalam gua, tetapi ada dah yang dah mula tinggal di pesisir pantai ataupun muara sungai. Okey, senang dia orang nak cari makanan, itu je. Manusia ni dia nak hidup, dia kena makan. Jadi dia orang mencari tempat-tempat yang boleh didapatkan makanan. Okey. So zaman Mesolitik, zaman Neolitik ni lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Cuma nanti awak nampak beza kat mana zaman Mesolitik dengan Paleolitik. Mesolitik dengan Paleolitik ni, zaman Paleolitik ni dia punya alat dia tu. Tutup bateri tinggal 4. Tutup mikrofon tu siapa tu? Zaman Paleolitik mereka menggunakan batu juga untuk potong, bunuh binatang dan sebagainya. Zaman Mesolitik pun guna batu juga. Tapi beza dia, zaman Mesolitik sekarang ni batu-batu dia tu lebih runcing, lebih cantik, lebih tajam. Zaman Paleolitik tu tak. Itu nanti awak tengok dalam buku teks ada contoh dia. Apakah perbezaan antara Paleolitik dengan Mesolitik. Tapi dari segi kehidupan sama. Nomad, hidup secara nomad, hidup dalam gua dan hidup dalam kumpulan yang kecil. Dan api of course lah, dia pandai buat api juga. Okey. Itu Mesolitik. Sekarang ni zaman Neolitik pula. Neolitik. Bila sebut Neolitik bermaksud manusia sudah semakin berubah. Setiap zaman ni manusia akan mula berubah. Dari Paleolitik pergi ke Mesolitik, batu dia semakin cantik lah, kan. Kemudian daripada Mesolitik sekarang ni pergi ke Neolitik pula. Apakah dia punya perubahan manusia zaman ni pula? Okey, kita lihat zaman Neolitik. Yang pertama, mereka sudah pun menetap dalam kelompok yang besar. Dah ramai lah. Maksudnya sudah tinggal mungkin dalam 10 family, 15 family kan. Dah jadi macam satu kumpulan yang lebih besar. Macam kampung lah. Dia dah pandai buat secara berkumpulan. Okey. Dan mereka sudah pandai untuk membina penempatan ataupun rumah. Dulu tinggal dalam gua. Tapi zaman Neolitik ni dia dah pandai membina rumah lah. Tinggal pun sudah tinggal di lembah-lembah sungai, di tepi-tepi sungai dan pesisir. Pesisir ni ya tepi pantai lah. Pesisir tu ialah tepi ya. Sekitar macam kalau awak pergi dekat Port Dickson tu kan pantai dia panjang tu kan. So mereka tinggal di tepi tu lah, di tepi-tepi pantai tu kan. Itu panggil pesisir pantai. Jadi zaman Neolitik ni sudah berubah. Mereka tadi Mesolitik dengan Paleolitik dia hidup dalam kumpulan yang kecil, tapi Neolitik sudah hidup dalam kumpulan yang besar. Okey? Okey, boleh faham dekat tu Dan seterusnya ialah zaman logam. Zaman logam ni of course bila kita kata tadi perubahan zaman ke zaman tu, manusia akan berubah, semakin hebat, semakin advance, semakin pandai, semakin cerdik kan. Ada semakin pandai mereka cipta. Jadi zaman logam ni of course manusia sudah sebut dia logam, kita dah faham dah dia besi. Bila kita sebut logam tu maksudnya manusia sudah pandai mencipta alat daripada besi. Okey, apakah ciri dia zaman logam? Yang pertama, hidup secara kelompok yang besar lah. Ada taman pula. Ada kampung-kampung kampung-kampung. Kumpulan lebih besar. Dia ada ketua dah. Nampak ni gambar ni kan? Dia orang sudah pandai melantik ketua. Jadi ketua kampung. Dah ada dah. Zaman logam ni dah pandai secara bermasyarakat. Yang kedua tengok, mempunyai ketua sebagai pemimpin kumpulan. Yang ketiga, mereka sudah ada adat. Adat ni budaya. Dia ada budaya-budaya, ada adat yang mereka bercipta. Ada upacara yang tersusun. Contoh yang dia bagi ialah upacara pengebumian. Maksudnya bila manusia zaman tu meninggal, macam mana dia orang nak tanam? Dia orang dah ada satu upacara dah untuk majlis pengebumian tu. Macam mana cara nak tanam kat mana semua kan.
Dan biasanya dia orang punya pemahaman zaman tu, mereka percaya barang-barang tu kena bawa sekali. Kan? Kalau awak tengok dalam gambar tu, dekat sebelah tengkorak tu ada macam-macam barang tu kan. Jadi dia orang tanam dengan barang-barang sekali. Okey, itu zaman logam. Dari segi kehidupan yang awak nampak perbezaan dia ialah dia orang sudah mula hidup dalam kelompok yang besar, ada kampung dah. Dan yang paling ketara yang awak nampak sekarang ni ialah mereka sudah ada ketua. Yang kedua dan yang ketiga, adat dan upacara sudah berwujud. Mereka dah pandai buat adat, mereka cipta budaya mereka sendiri, dah ada upacara sendiri. Itu zaman logam. Maksudnya zaman masyarakat sudah mula hidup secara bersosial lah, secara beramai. Okey, baik. Tajuk seterusnya, kalau awak tengok dalam buku teks, tadi muka surat 78. Ini yang kita bincangkan tadi ya. Yang saya tunjukkan dalam paparan tadi ada dalam muka surat 78. Semua butiran ni ada dalam kat sini. Okey, baik. Seterusnya kita pergi ke kegiatan ekonomi. Hari ni kita nak cover dua ni je. Kemudian ada satu lagi sekejap lagi, sumbangan teknologi. Itu je, last. Okey. Baik, muka surat 79. Zaman kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Okey. Okey, kegiatan ekonomi manusia zaman prasejarah. Dia cakap. Okey. Oh, ada iklan pula. Ya. Okey. Baik, zaman Paleolitik. Apakah kegiatan ekonomi manusia pada zaman Paleolitik? Yang pertama sekali disebut sini, dia menggunakan peralatan yang diperbuat daripada batu. Tadi kita pun dah sebut tadi, manusia zaman ni dia menggunakan batu. Ini contoh gambar batu dia zaman Paleolitik. Okey. Kemudian mereka mengutip hasil hutan dan memburu binatang. Untuk apa? Untuk makan lah. Hasil hutan ni macam buah-buahan, sayur-sayur kan, buah-buahan lah biasanya. Hasil-hasil hutan. Apakah makanan daripada pokok-pokok yang orang boleh makan, dia akan pergi kutip lah. Ini cara kehidupan mereka zaman tu. Kegiatan ekonomi mereka zaman tu. Okey. Baik. Okey, yang ketiga, mereka berkongsi makanan sesama mereka. Kan tadi kita dah sebut, orang zaman Paleolitik ni mereka hidup dalam kumpulan yang kecil. Mungkin satu keluarga, mungkin 5-6 orang, 10 orang macam tu je, tak ramai. Jadi bila yang lelaki ni, coba tengok gambar tu kan, dia pergi tangkap binatang, dia orang bawa balik, kemudian makanan tu dia orang kongsi sama-sama lah. Kan dia orang dah pandai buat api, jadi dia masak-masak, dia orang makan sama-sama macam tu. Okey, so kehidupan zaman tu sebenarnya tidak ada banyak sangat aktiviti yang pelik-pelik lah. So kita faham zaman Paleolitik ni zaman manusia hidup dalam gua. Dia orang pandai buat batu, dia orang pandai buru binatang kan, macam tu saja. Dan mereka hidup dalam gua. Okey, itu dia. Itu zaman Paleolitik. So seterusnya zaman Mesolitik. Mesolitik dengan Paleolitik ni lebih kurang. Cuma Mesolitik ni dia lebih peralatan batu dia tu lebih baik je buatan dia. Batu dia tu lebih cantik, lebih kemas, lebih tajam, lebih runcing. Awak tengok gambar dia. Batu dia tu lebih cantik lah, lebih tajam, lebih mudah dia orang buat kerja. Okey. Itu Mesolitik. Kemudian dia masih sama, aktiviti dia tu masih sama. Mengutip hasil hutan, pergi tangkap haiwan kan, pergi nak tangkap ikan, sama je. Okey. Ni awak boleh ingat. Saya cuba nak fahamkan awak. So ingatkan aktiviti dia ni. Nanti bila keluar soalan senang. Kemudian makan pun sama-sama lah lagi. Okey, kemudian zaman Neolitik. Itu tadi zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik. Sama. Dengan Mesolitik, dengan Paleolitik lebih kurang sama. Beza dia ialah Mesolitik ni ialah bila dah semakin manusia makin berubah zaman ni, dia semakin pandai, itu je. Batu-batu dia pun lebih cantik, itu je. Boleh faham Itu zaman Mesolitik. Sekarang zaman Neolitik. Bila Neolitik, of course manusia semakin lebih pandai.
Yang pertama apa dia? Menggunakan peralatan daripada batu yang lebih kemas, dilicinkan dan pelbagai kegunaan. Macam-macam dah. Batu-batu dia, alatan kayu dia tu pun dah boleh buat macam-macam. Awak tengok gambar ni nampak tak? Dia dah pandai mereka dah. Mereka cipta. Mereka dah buat alat ni untuk buat benda ni. Alat ni untuk buat benda ni. Macam ni, macam penukul, macam pisau, macam kapak kan. Macam lembing, dia dah pandai dah. Zaman Neolitik ni manusia semakin pandai dah buat alat-alat dia ni. Okey. Kemudian mereka sudah mula bercucuk tanam, tangkap ikan, haiwan tu semua sama lagi lah. Dan yang semakin hebat dia ialah mereka sudah mula menghasilkan tembikar tanah. Ni satu lagi benda kena ingat. Zaman Neolitik mereka sudah pandai menghasilkan tembikar. Tembikar tanah dibuat daripada tanah. Dia ambil daripada tanah liat tu, dia mula buat bentuk-bentuk, buat mangkuk, buat pinggan, buat apa kan. So zaman Neolitik ni sudah mula pandai buat benda-benda ni. Okey. Dan yang ketiga, menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dan wujud pengkhususan kerja. Zaman Neolitik ni dia mula daripada kumpulan A ni dengan kumpulan B ni dia orang pandai macam meniaga lah. Tapi meniaga dia orang tu tukar barang dengan barang je. Contohnya kumpulan A ni dia tangkap ikan. Kita ambil contoh ni dalam gambar ni. Kumpulan A ni dia tangkap ikan. Yang kumpulan B ni dia ada macam sayur, buah-buahan dan sebagainya. Jadi dia orang ni buat, yang A ni ada ikan banyak, jadi yang B ni ada sayur-sayuran yang banyak, buah-buahan yang banyak. Jadi mereka tukar barang dengan barang. Ini kita panggil sistem apa ni dia panggil? Ini namanya ialah sistem barter, B-A-R-T-E-R. Nanti kita lihat perkataan tu. Sistem barter ni ialah sistem barang tukar barang. Ikan tukar dengan sayur. Macam itulah. Ini zaman Neolitik. Barang dengan barang. Ataupun dia orang ada ayam. A ni ada ayam, B ni ada kambing. Jadi ayam tukar dengan kambing. Contoh kan. Kambing 1 ekor, dia ni bagi ayam 10 ekor. Macam tu. So barang tukar dengan barang. Macam itulah. Itu cara zaman prasejarah ni berekonomi, cara mereka menjalankan ekonomi. Ni kat sini ada sistem barter, sistem barter ni, sistem tukar barang. Ni satu lagi perkataan awak kena ingat. Tadi kita ingat satu perkataan iaitu nomad. Nomad ni ialah pindah ranah. Sekarang sistem barter ni ialah sistem perniagaan, barang tukar dengan barang. Okey. Kemudian yang terakhir ialah zaman logam. Zaman logam ni of course mereka sudah pandai mencipta besi. Tengok gambar-gambar ni, peralatan zaman logam. Besi of course dia semakin hebat lah. Semakin hebat alatan-alatan zaman logam ni, dia orang pandai buat macam-macam lah alatan untuk aktiviti perdagangan dan juga pelayaran. Mereka pun dah pandai buat kapal, buat perahu kan, buat sampan, pergi ke laut dah. Dah pandai dah. Sudah pandai. Sudah banyak aktiviti lah. Maksudnya manusia semakin ramai dan semakin zaman tu semakin pandai dah mencipta macam-macam alat. Terutama sekali yang ketara ialah dibuat daripada besi lah. Kemudian aktiviti perdagangan secara tukar barang ni semakin berkembang. Bukan saja tadi haiwan dengan haiwan dengan tumbuh-tumbuhan kan, dengan sayur-sayuran, bukan. Dia dah bagi lebih banyak barang. Mungkin pakaian dengan pakaian kan, rempah ratus, rempah-rempah ratus sudah mula, sudah ada hubungan dengan. Yang keempat ni menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Sudah ada kerajaan dengan kerajaan dah. Zaman logam ni awak boleh bayangkan satu kehidupan yang lebih moden, yang lebih berbeza banyak daripada zaman Paleolitik, zaman Mesolitik. Okey. Zaman logam ni lebih kepada zaman kehidupan. Nanti kita pergi tajuk selepas ni ialah kerajaan Melayu awal. Dia macam tu, kehidupan dia dah macam tu. Dah ada kampung, dah ada aktiviti perniagaan, dah ada boleh pergi perdagangan, pergi berlayar, dah pergi daripada satu kampung pergi ke satu kampung yang jauh, sudah ada kehidupan macam tu zaman logam. Okey, boleh faham ya?
Inilah dia kegiatan ekonomi yang berlaku. Tadi kita dah sebut tadi daripada zaman Paleolitik. Baik, saya tunjuk dalam buku teks lah. Ini okey, zaman Paleolitik awak nampak zaman kegiatan ekonomi dia tak ada apa sangat. Cuma dia guna batu, dia buru binatang macam tu je. Mesololitik pun lebih kurang sama, cuma alatan dia lebih baik. Kemudian zaman Neolitik yang ketiga, dia sudah mula bercucuk tanam. Mereka sudah ada ketua, sudah mula ada. Tutup sekejap mikrofon. Siapa tu? Tutup mikrofon. Tutup mikrofon abang Siapa dia tu? Okey, zaman Neolitik mereka sudah mula ada sistem barter, barang tukar barang. Kemudian zaman logam, perdagangan lebih luas dengan kerajaan-kerajaan luar. Itulah dia kegiatan ekonomi pada zaman prasejarah. Okey, boleh faham tak? Macam susah tak susah. Awak ulang baca semula nanti boleh faham lah, tak ada susah pun. Tak susah pun. Sebab perbezaan zaman-zaman ni tak banyak sangat. Yang beza ni hanya beberapa perkara je. Zaman Neolitik mula ada sistem barter, zaman logam mula ada perdagangan antara kampung ke kampung, antara kerajaan dengan kerajaan. Zaman logam. Paleolitik dengan Mesolitik ni lebih kurang sama je. Alright. Kemudian kita pergi kepada sumbangan teknologi. Muka surat 80. Dah setengah jam dah setengah jam. Jadi saya nak tanya soalan sedia dengan jawapan. Dia nak habis dah ni. Sikit lagi sumbangan teknologi. Baik. Perubahan dalam pertanian. Yang pertama ni ialah perubahan dalam pertanian. Dulu masa zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik semua dia orang pakai alat-alat batu je lah kan. Batu, kayu untuk buat tanah. Tapi apakah yang perubahan yang berlaku pada zaman sekarang, zaman kita sekarang ni? Kita sekarang tak pakai batu lagi lah. Kita dah pakai jentera, mesin. Macam-macam alat mesin jentera kita pakai untuk aktiviti pertanian. Sampai yang terbaru apa? Yang terbaru apa? Awak tahu dalam sistem pertanian ni, iaitu kita guna drone. Macam sekarang ni orang buat sawah bendang, dia orang dah pakai drone. Terbangkan drone. Pergi sembuh racun. Dah pakai drone. Itu yang the latest lah. Macam mesin padi semua dah lama dah. Traktor semua dah lama dah. Itu zaman sekarang. Berbeza daripada zaman prasejarah, dia orang hanya cucuk tanam, pakai kayu, pakai batu macam tu saja. Okey. Baik, yang kedua ialah perubahan dalam bidang komunikasi. Dulu orang zaman prasejarah dia hanya melukis. Buat tekan ni yang Tutup mic. Tutup mic. Tutup off mic Okey, baik. Orang zaman prasejarah mereka hanya melukis. Melukis di pintu-pintu gua, di dalam gua kan. Apa yang kehidupan mereka zaman tu lah. Apa yang diorang terbayang tu zaman tu, itu saja. Okey. Tapi zaman sekarang kita sudah ada alat komunikasi moden yang lebih canggih. Kita ada laptop, kita ada handphone, kita ada macam-macam video, TV kan, LCD, pawagam, apa lagi, segala-gala tu nenek lah, internet dan sebagainya kan. Kita punya zaman sekarang ni sangat, manusia ni dia berubah dari zaman ke zaman tak sama. Tak sama. Zaman mak ayah awak dulu, zaman datuk dan nenek awak dulu dengan zaman awak sekarang memang tak sama. Macam saya, contoh saya kan, zaman saya sekolah rendah lagi, sekolah rendah dulu, handphone pun tak ada, belum wujud. Bukan belum wujud, maksudnya handphone yang awak pegang sekarang ni, yang ada smartphone dan sebagainya sekarang, belum ada lagi. Laptop pun lagi dah tak ada. Tapi sekarang ni, selepas 20 tahun, selepas 30 tahun, dah sampai zaman hidup awak sekarang kan. Awak hidup, awak lahir je, handphone sudah ada. Zaman handphone dah bermula. Zaman laptop dah bermula. Zaman internet dah bermula. Dah ada lah. So manusia semakin dalam bidang komunikasi semakin hebat dan semakin canggih. Alright. Baik, perubahan dalam sistem pengangkutan. Dulu orang zaman prasejarah pakai sampan. Pakai sampan. Ini start zaman bila ni?
Zaman Paleolitik ke Mesolitik ke Neolitik pakai sampan? Ini start zaman Neolitik. Zaman Neolitik manusia sudah mula pandai berdagang. Pergi ke kampung seberang sana, kan? Macam tu. So sampan saja. Kan? Sampan, rakit, kan? Tapi zaman sekarang kita dah ada bot, dah ada kapal. Macam-macam kapal lah. Kapal yang besar-besar kapal. Kapal bawa barang, kontena sebagainya, macam-macam lah, bot laju dan sebagainya. Itu kehidupan zaman sekarang. Perubahan manusia sangat hebat. Manusia zaman sekarang ni sangat canggih. Baik. Dan yang terakhir ialah perubahan dalam keperluan rumah. Dulu masak pakai api, pakai kayu, kan? Nak cucur, nak buat api tu, percikan api tu dia kena gosok kan? Batu ke kayu ke supaya api tu keluar. Sekarang ni awak nak masak, petik je. Dapur gas dah ada kan kat rumah kan. Petik je, tekan tak menyala api kan. Semudah itu manusia mula semakin hebat lah dalam zaman moden sekarang ni. Apa yang tak ada semua ada lah. Semua ada. Tak ada apa yang tak ada, semua ada. Baik komunikasi, baik barang rumah, baik pengangkutan, macam-macam. Zaman moden sekarang ni dah tak ada masalah. Tapi zaman prasejarah, zaman dulu ni memang kita boleh bayangkan kehidupan mereka masa tu sangat terhad, sangat terhad lah kepada kehidupan apa yang ada pada tempat mereka tu je. Alright. Okay, so itu sahaja yang kita nak belajar hari ini. Daripada tadi, yang pertama tadi kita dah terang tentang kegiatan sosial, apakah yang mereka lakukan pada zaman prasejarah, apa yang berlaku, dekat mana mereka tinggal, apa yang mereka buat, kan, pendapatan mereka macam mana, kecil ke besar, kan. Kita dah terangkan tadi tentang kegiatan sosial. Kemudian kita terang juga tentang kegiatan ekonomi. Macam mana zaman Paleolitik dia orang pergi memburu sahaja, zaman Mesolitik pun sama, zaman Neolitik sudah ada sistem barter, ditukar barang dengan barang, ayam dengan ikan, ikan dengan kambing, sayur dengan buah, kan. Zaman Neolitik dah bermula. Kemudian zaman canggih sikit ialah zaman logam. Zaman logam ni di mana manusia sudah pandai mencipta macam-macam lah, peralatan kapal, alat-alat pertukangan, buat rumah, ada kampung, ada perdagangan. Zaman logam ni dah ada macam-macam dah aktiviti ekonomi tu yang berjalan. Okey. Right. Dan ialah sumbangan teknologi inilah kita nampak perubahan-perubahan teknologi daripada zaman prasejarah dengan zaman sekarang. Okey. Alright, baik. Saya nak belum lagi. Ini sekarang ni habis dah terang ni. Saya dah terang lebih kurang setengah jam. Baik, sekarang soalan. Saya nak offkan kita punya ni sekejap ya. Mana kita punya ni? Sekejap. Ni dia. Stop sharing. Okey. Kita nak kembali sini. Oh, saya nampak muka awak. Tadi saya tak nampak muka. Baik, on awak punya video. On video. Saya nak tengok muka. Tak tengok muka saya tak kenal. Semua handsome. Rambut tu pun tak potong lama ni. Okey, tadi apa yang saya terang boleh faham ke tidak? Boleh. Okey, kalau boleh saya nak tanya soalan Tak pasti, saya tak pasti. Tak pasti? Tak pasti. Saya nak ambil masa 5 minit je tanya soalan. Okey, nak tanya soalan tentang zaman prasejarah. Siapa nak kena dulu? Saya nak panggil nama ni. Sekejap, kita tengok orang chatting. Siapakah manusia yang bertuah? Cabutan bertuah kita hari ini. Ingat boleh scroll. Boleh scroll. Tu dia. Kita main roda impian, pusing roda. Berhenti dekat sini. Muhammad Amin Naufal. Siapa? Munculkan diri, Muhammad Amin Naufal. Pasang video. Saya tengok. Bagus. Mana gambar? Oh, itu dia orang dia. Okey, Amin Naufal. Kelas mana? Pak ATM.
Sini tak tulis kelas mana. Lepas tu tulis nama dengan kelas. Dekat ruangan chatting tu lepas tu tulis nama dengan kelas. Okey, 4 UTM Okey, baik. Naufal. Amir Naufal. Soalan dia ialah apakah yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah? Soalan pertama paling senang lah. Paling senang. Apakah yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah? Ini kita nak buat konklusi. Ya. Zaman prasejarah perlu dipelajari untuk mengetahui. Amir, itu bukan jawapan dia. Jawapan lain. Cari. Jangan off video tu, Amir. Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Yes, itu je jawapan dia. Dah, itu je. Tak payah panjang-panjang. Jawapan dia ringkas saja. Okey, terima kasih Amir. Jawapan tu betul. Tepuk tangan sikit. Okey, bagus Amir. Soalan pertama. Memanglah soalan senang lah. Tu pun tadi bagi jawapan salah. Okey, yang kedua pun betul. Alright, tahniah Amir Naufal. Soalan yang kedua, next. Kita pusing kita punya roda impian. Okey, dia berhenti dekat nama Nordania Zara. Mana Nordania Zara? Ya, saya. Mana dia? Okey, on kan awak punya video? Mungkin kau. Boleh on video tak? Ya. Tak pakai tudung lagi. Cepat. Yang perempuan tu pakai tudung cepat-cepat. Dah pakai. Okey. Dania Zara. Kelas mana Dania? 4 UTM. 4 UTM lagi. Alright. Baik. Dania Zara Soalan dia ialah pada zaman prasejarah ada berapa zaman dalam zaman prasejarah tu? 4. Berapa tahap? 4. 4 sebutkan. Paleolitik, Okey. Mesolitik, Neolitik, logam. zaman logam. Okey, very good. Tahniah. Apa nama? Dania Zara. Okey, tahniah Zara. Dia jawab dengan betul. Okey, baik. Next, soalan ketiga. 4 UTM dah ada 2 orang ni. Saya nak cari 4 UTM. Tapi kat sini awak tak tulis nama kelas. Saya tak boleh nak cari. Okey, saya sebut nama sekejap lagi. Ni apa ni? Ada yang tulis nama kelas. Okey. Ni dia. Mana 4 UKM? 4 UKM. Alright, Mia Alisha. Mana Mia Alisha? Saya. Okey, Mia. Mia boleh dengar Mia Boleh. Okey, baik. Apakah ciri-ciri zaman ni bising apa tu? Saya tak dengar. Offkan mikrofon. Okey, boleh dengar suara tak? Boleh. Okey. Apakah ciri-ciri zaman Paleolitik? Hidup secara nomad dalam kumpulan yang kecil. Yes, okey, betul. Jawapan yang betul. Okey, tahniah Mia Alisha. Next. Okey. Nick Nur Salsabila. Ada tak? Nick Nur Salsabila. Ada tak? Nick Nur Salsabila. Sila muncul. Nick Nur Salsabila. Ada tak? On-kan awak punya video. Nick Nur Salsabila ni kelas mana? UTM
Ya, 4 UKM. Okey, baik. Tadi adik Mia Alicia dia dah sebut antara ciri zaman Paleolitik ialah hidup secara nomad. Satu lagi apakah ciri dia? Tadi saya dah terang ada 3 ciri. Sebutkan lagi satu. Salah satu lagi. Mia dah sebut tadi dia hidup secara nomad dalam kumpulan yang kecil. Nomad ni dia berpindah randah. Apakah ciri-ciri dia? Satu lagi. Ada 3. Satu lagi. Maksudnya ada 2 lagi tu sebut satu. Tinggal dalam gua. Tinggal dalam gua. Okey, good. Betul. Alright, Tania. Okey. Soalan seterusnya. Next. 12, 17. Okey lah. Saya ambil 1 minit lagi. 4 UKM pula mana dia 4 UKM ni? Tak ramai ke yang masuk ni? 4 UKM. 4 UKM ni ramai tak buat kerja ya. Saya ada rekod. Lepas ni pastikan awak tolong buat ya. Okey, Muhammad Adam Darwish. Ya, cikgu. Mana? Ni, si. Oh, okey. Adam Darwish. Ya. Okey, soalan dia. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem barter? Sistem barter. Tak boleh ingat? Kena buka buku Sistem Sistem Tukar barang apa? Yelah, tukar barang apa? Barang-barang lain. Tukar barang dengan Ikan. Barang lain. Apple dengan itu contoh. Saya kata masuk sistem barter tu tukar barang apa? Kalau kata tukar barang tu tak betul. Dia kena ada ayat bagi ayat yang penuh. Tukar barang dengan duit. Barang lain. Tukar barang dengan apa? tukar barang dengan barang. Tukar barang dengan barang. Very good. Itu baru jawapan yang betul. Adam Darwish. Okey. Jawapan tu betul tapi cuma tak tepat. Tak penuh. Dia kena ada bila kita sebut sistem barter, maksudnya ialah sistem pertukaran barang dengan barang. Kalau tukar barang saja nanti mungkin kita tukar barang dengan duit. Tapi zaman tu tak ada duit lagi. Sistem barter, barang dengan barang. Contoh dia, siapa boleh bagi contoh? Okey, soalan kepada semua. So sila bagi contoh barang dengan barang tu. Ikan tukar dengan sayur. Okay, very good. Itu boleh faham lah Okey, baik. Jadi kesimpulan dia okey, dah cukup soalan untuk hari ni. Saya bagi 4 ke 5 soalan. Okey, cukup. Baik. So kesimpulan dia, yang pertama sekali juga saya share balik semua skrin. Awak tengok buku teks. Buka buku teks. Dah. Okey, saya nak buat rumusan dia. Kita tengok rumusan dia. Kita dah habis tajuk ni tajuk ni kita dah selesai. Kita dah belajar apa yang ada dalam kandungan buku teks, iaitu zaman prasejarah dalam unit 6 ni. Kita dah faham, kita dah boleh sebut, kita dah boleh ingat zaman prasejarah ialah zaman di mana tidak ada lagi tulisan. Tulisan tidak wujud. Zaman prasejarah ni ialah di mana manusia hanya tinggal di gua-gua, di hutan. Tidak ada tulisan, tak pandai lagi. Tulisan belum wujud. Okey, itu masuk zaman prasejarah. Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Dia tak kenal tulisan pun lagi. Dia orang hanya bercakap macam tu je. Bahasa dia pun hanya mereka yang faham. Bahasa pun tak banyak yang wujud lagi Okey, so kita dah belajar zaman prasejarah ni ada 4 tahap. 4 tahap: zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, zaman logam. So ingat zaman-zaman ni setiap zaman ni dia ada ciri-ciri dia. So hari ni kita belajar ciri-ciri dia. Sebelum kita belajar ciri-ciri tu, kita dah belajar juga tentang lokasi yang dijumpai di Malaysia. Tolong ingat tempat-tempat yang popular macam Gua Niah di Sarawak, di Sabah di Semporna Bukit Tengkorak, kemudian di Lenggong
di Lenggong Pahang, di Kedah pun ada tapi tak dicatatkan kat sini. Okey. Dan negeri-negeri lain lah. Okey, 5 negeri di Semenanjung, 2 di Sarawak. Lokasi. Kemudian tadi hari ini kita belajar tentang apakah kegiatan yang berlaku. Kegiatan sosial. Sosial ni ialah bermasyarakat lah. Apakah yang berlaku kehidupan. Macam mana dia orang hidup zaman tu kan. Kita dah terangkan tadi. Macam mana ada 3 ciri tadi. Zaman Paleolitik dan juga Mesolitik. Dia orang tinggal di gua. Dia orang pandai buat api. Dan dia orang hidup memburu binatang. Memburu binatang. Dan mereka hidup secara nomad. Berpindah randah. Itu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik. Zaman Neolitik, mereka sudah hidup di tepi-tepi pantai, di tepi-tepi sungai. Okey, mereka sudah ada penempatan dan mereka sudah tinggal dalam kumpulan yang besar dan ramai. Dan mereka zaman logam ialah zaman lebih kurang moden, yang lebih kurang. Yang zaman yang lebih moden, yang ada manusia pada zaman tu sudah pandai mencipta besi, barang-barang besi, logam, pisau, kapak dan sebagainya. Dan juga ada aktiviti perdagangan. Kita dah belajar tentang kegiatan ekonomi. Zaman Paleolitik dengan Mesolitik memang tak ada ekonomi yang apa sangat. Tidak ada ekonomi yang banyak sangat. Sebab mereka masih lagi hidup dalam, orang kata macam orang asli kan. Itu dalam hutan. So aktiviti di hutan itu je lah. Tak banyak. Okay? Tetapi start zaman Neolitik, manusia sudah mula berdagang. Bukan berdagang besar-besaran. Berdagang secara kecil-kecilan. Tukar barang dengan barang. Sistem barter. Zaman Neolitik. Zaman Neolitik, sistem barter, ingat, tukar barang dengan barang. Kemudian zaman logam, manusia lebih canggih, sudah ada kampung, sudah ada sampan, sudah ada alat-alatan besi. Mereka sudah mula ada kerajaan kecil, ketua kampung, kerajaan A pergi berdagang dengan kerajaan B, macam tu. Zaman logam ni dah berlaku. Okey, so itu yang kita belajar. Kemudian sedikit tentang sumbangan teknologi yang kita nampak perbezaan yang ketara daripada zaman prasejarah sampailah ke zaman sekarang. Okey. Alright. So kita tengok ni yang saya sebut tadi lah, yang kita imbas balik tadi, apa yang kita belajar dalam tajuk ni. So untuk tajuk ni awak kena ingat, yang pertama maksud prasejarah, kemudian apakah 4 tahap zaman prasejarah tadi tu, Paleolitik itu kena ingat. Kemudian awak kena tahu apakah dimaksudkan dengan nomad. Nomad ni lah berpindah randah. Kemudian awak kena ingat perkataan sistem barter. Sistem barter ni lah tukar barang dengan barang. Okey? Baik, saya harap sebab sejarah ni tidak boleh ingat dalam satu hari. Awak kena ulang semula dan baca. Macam zaman air batu tu dah lepas. Kalau saya tanya soalan balik mungkin mesti tak ingat. So kena ulang dan baca. Nak tak nak, sejarah ialah melibatkan tentang fakta. Bila fakta ni benda yang kita kena baca dan hafal. Kalau tak memang kita tak akan dapat jawab dalam peperiksaan nanti. Okey? Baik. Itu yang kita dah belajar hari ni. So alhamdulillah kita dah belajar, dah habis tamat unit 6. So now apa yang awak nak kena buat kerja hari ni, buka muka surat 84. Surat 84. Saya nak awak buat latihan ni dalam buku nota sejarah. Okey, bahagian A tandakan right. Okey, buat kotak ni, tandakan right, jawapan yang betul dan tanda pangkah pada jawapan yang salah. 5 soalan saja bahagian A. Kemudian bahagian B pun soalan dia senang saja, semua jawapan ada dalam buku teks. So lukiskan lebih kurang gambar ni, kemudian jawab jawapan yang betul lah. Ya, senang saja. Tak apa, tu lukis lebih kurang je batu tu kan. Tak jadi macam gambar tu pun tak apa. Ustaz, boleh tekap kan? Boleh terpulang. Ya, betul. Okay. So latihan A dan latihan B buat dalam buku nota, snap gambar dan hantar. Selepas hantar jangan lupa untuk isi form gg.gg tu. Okay, siapa yang dah siap hantar, isi form tu, barulah rekod dia masuk dalam saya punya sistem MOE. Okay, so habis tajuk kita hari ni. Dekat classroom kan? Dekat WhatsApp. Dekat classroom kan? Google Classroom pun boleh, dekat WhatsApp pun boleh. Tapi yang penting WhatsApp mesti hantar, supaya saya dapat rekod dengan cepat. Okey, kemudian minggu depan pastikan awak dapat join lagi kelas sebab kita akan masuk unit 7.
kerajaan Melayu awal. Okey. Kerajaan logam, selepas kerajaan logam tadi tu kerajaan logam pula. Selepas zaman logam, kita akan belajar kerajaan Melayu awal. Kerajaan Melayu awal ni dia ada kaitan sikitlah kehidupan masa seperti zaman logam tu. Okey. So unit 7 minggu hadapan. Okey. So pastikan awak hadir kelas kita kita akan belajar. Kalau nak baca sikit-sikit pun boleh dah lah. Alright. So itu saja. Saya nak sekejap saya nak stop sharing. Okay, jumpa lagi. Alright. Ada soalan nak tanya tentang folio? Ada 3 minit lagi tu. Okay, pastikan folio, siapkan folio, penting sebab itu akan memberi 30 markah. Cikgu. Ya. Cikgu. Folio Ya. saya dah. Okey, ya dah hantar, bagus. Tahniah, saya akan bagi markah. Okey, hantar sama ada awak snap gambar setiap helaian ataupun ada yang buat pakai Microsoft Word kan. Dia pakai type. Itu awak boleh hantar file dalam bentuk Word tu pun boleh. Yang hantar pakai video pun ada. Ada seorang hantar pakai video. Dia snap gambar, dia ambil gambar video. Dia tunjuk bagi nampak lah video tu. Lihat. Dia tak. Itu pun boleh. Okey. Siapkan sebelum hari Ahad. Alright. Sampai tahun selepas tu maka dia kosong Alright. Baik, tak ada soalan? Jika tak ada, minggu harapan. Bye. Buat latihan. Bye.